Pertama sekali saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Tambun kerana membentangkan bajet yang baik, iaitu kalau ikut sejarah yang terbesar dalam sejarah 388.1 bilion. Bajet pembangunan juga yang terbesar 99 bilion. Dan tumpuan untuk kebajikan terutama sekali kumpulan B Poti telah tidak terabai. Walau bagaimanapun, dari segi pandangan Sabah dan Sarawak ada kekecewaan sedikit disebabkan agihan peruntukan pembangunan itu masih lagi mengikut acuan yang lama, masih lagi tidak adil kepada Sabah dan Sarawak. Kerana daripada 99 bilion bajet untuk pembangunannya, 87% masih lagi untuk Semenanjung dan hanya 6,5% kepada Sabah, 5,6% untuk Sarawak. Jadi ini amat mengecewakan dari segi bajet pembangunan, kerana yang memerlukan pembangunan ini adalah Sabah dan Sarawak. Kerana apa? Kerana Sabah dan Sarawak masih mundur, masih ketinggalan, masih mempunyai potensi yang banyak untuk dimajukan dan dibangunkan. Dan selain itu Sabah dan Sarawak juga masih lagi menunggu pelaksanaan hak-hak kewangan, terutama sekali dalam artikel 112C, 112D dalam jadual 10 dan sebagainya, untuk menampung keperluan pembangunan negeri Sabah dan Sarawak. Jadi Tuan Speaker, sepatutnya agihan pembangunan, bajet pembangunan ini boleh diubah sedikit mengikut acuan yang baru, mengikut asas yang baru, iaitu yang lebih adil. Biarlah agihan itu separuh-separuh. Separuh iaitu 50% kepada Semenanjung dan 25% kepada Sabah, 25% kepada Sarawak. Dan dengan itu bolehlah kita mengajar pembangunan yang ada di Melaya yang sudah 20 atau 30 tahun ke hadapan. Tidak ada pula disebutkan tentang Labuan, dan tidak heranlah ada isu-isu Labuan ini disebutkan supaya dikembalikan kepada Sabah, negeri Sabah lagi. Datuk Speaker, daripada hasil bajet 2020 ini yang berat sebelah, sudah tentunya Sabah akan lebih terpinggir kerana Sabah sekarang adalah negeri yang termiskin dalam Malaysia. Malu juga saya mau sebut. 8 daripada 10 daerah yang termiskin adalah di Sabah. Dan GDP per kapita Sabah adalah hanya separuh daripada GDP per kapita purata, iaitu national average. Jadi ini membimbangkan kita, dan seharusnya tumpuan untuk pembangunan ini patutnya di Pulau Borneo. Untuk Sabah membangun dan mengejar pembangunan supaya GDP per kapita di Sabah ini setanding atau setaraf dengan national average, Sabah masih memerlukan peruntukan pembangunan atau income sebanyak 69 bilion. Tuan Speaker, hakikatnya setiap tahun Sabah tidak menerima penuh dana peruntukan yang diagihkan ataupun dinyatakan disebabkan oleh sistem birokrasi yang menyekat.
Iaitu sistem birokrasi tersebut mengakibatkan hanya sebahagian sahaja dana yang diperuntukkan dapat dibelanjakan dan bakinya dibawa ke tahun hadapan secara rollover. Maka setiap tahun 4 atau 5 bilion yang diperuntukkan untuk pembangunan Sabah, akan tetapi akibat rollover ini 4 atau 5 bilion peruntukan tersebut hanya dibelanjakan dalam 4 atau 5 tahun. Kurang lebih 1 bilion 1 tahun. Sekiranya setiap tahun 4 atau 5 bilion peruntukan pembangunan ini dibelanjakan setiap tahun, maka jumlah nikmat pembangunan di Sabah boleh mencacah 20 atau 25 bilion. Adalah dikabarkan juga bahawa daripada 6,5 bilion yang diperuntukkan dalam bajet 2023, sebanyak lebih kurang 5 bilion adalah jumlah yang dibawa ke hadapan daripada peruntukan 2022 yang tidak dapat dibelanjakan kerana sistem dan sekatan birokrasi. Jika ini benar, maka Sabah hanya diperuntukkan dana baru 1,5 bilion untuk 2023 dan bukan 6,5 bilion. Betul atau tidak, saya mohon penjelasan sama ada benar atau tidak apa yang saya cakap sebentar tadi. Oleh sebab itu, Kerajaan Sabah mencadangkan agar peruntukan pembangunan bagi tahun 2023 dan seterusnya dimasukkan terus ke akaun amanah pembangunan Sabah, dan kalau dipersetujui Sarawak juga untuk dibelanjakan mengikut acuan Kerajaan Sabah Sarawak yang akan dikawal selia oleh Jawatan Kuasa Bersama daripada Kementerian Kewangan Persekutuan dan Sabah dan Sarawak. Poin yang diperuntukkan pembangunan yang tidak adil, yang sepatutnya yang lebih adil adalah 50, 25 dan 25, yaitu 50 di Semenanjung, 50 di Borneo. Sebab Persekutuan Malaysia terdiri daripada 3 entiti, yaitu rakan kongsi sama taraf, dan Borneo ini masih mundur. Jalan raya di Malaya sudah berlapis-lapis, berlorong-lorong, bertingkat-tingkat. Tetapi di Sabah dan Sarawak masih banyak tempat yang tidak ada jalan pun. Yang ada jalan pun masih berhabuk, berlumpur, berlubang-lubang, dan ada yang berumbak-umbak seperti di bulan. Sabah Sarawak memerlukan pembangunan yang dijanjikan seperti mana yang dijanjikan kepada bapa-bapa kemerdekaan kita, dan potensi pembangunan di Sabah dan Sarawak ini masih banyak untuk kita belanjakan dan untuk membangunkan pertanian, pelancongan, perindustrian, sumber asli, nature capital dan sebagainya. Tuan Yang Dipertua, Sabah Sarawak harus dilayan sebagai rakan kongsi. Janganlah ikut acuan yang lama. Sabah dan Sarawak, hak Sabah dan Sarawak di dalam MA 63 harus ditunaikan. Sebagai contoh, hasil bersih 40% dalam artikel 112C, 112D masih lagi belum dilaksanakan. Hanya baru-baru ini Kerajaan Pusat, Perdana Menteri telah mencadangkan pembayaran 260 juta kepada Sabah dan 300 juta kepada Sarawak. Kenapa bukan 40% seperti yang termaktub di dalam perlembagaan? Jangan gunakan alasan Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Pusat tidak ada duit, kerana duit itu adalah duit daripada Sabah
dan bukan daripada negeri-negeri yang lain ataupun daripada persekutuan. Persekutuan layak menerima 60% dan selebihnya dikembalikan, dipulangkan kepada Sabah. Jadi saya mintalah supaya ini dibuat kerana ramai yang bertanya sama ada MA 63 itu masih sah atau tidak. Kerana perjanjian ini belum lagi dilaksanakan. Kalau mengikut kebiasaannya, kalau perjanjian itu tidak dilaksanakan dalam 10 tahun, dia akan bubar sendiri. Ini sudah separuh abad. Walau macam mana pun, saya mencadangkan supaya kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini mengambil kira di dalam dasar-dasar dan juga di dalam agihan pembangunan supaya mengambil kira satu saiz Sabah di mana Sabah dan Sarawak lebih besar daripada Semenanjung dan daerah-daerah di Sabah lebih besar daripada negeri-negeri di sebagai ketua parti 20 menit kan. Dan saiz daerah-daerah di Sabah ini lebih besar daripada saiz negeri-negeri di Semenanjung. Dan kita di Sabah mempunyai 27 daerah, tidak termasuk daerah-daerah kecil. Sebagai contoh, daerah Keningau, kawasan saya, adalah kawasan yang besar yang seharusnya dilayan seperti 3 negeri di Semenanjung, kerana 3 negeri di Semenanjung iaitu Pulau Pinang, Melaka, Perlis boleh masuk di daerah Keningau atau di kawasan saya. Tetapi layanannya adalah masih lagi seperti pandangan yang lama. Jadi saya minta supaya semua asas-asas ini diambil kira supaya di masa yang akan datang, di bajet yang akan datang, kita tidak lagi akan mengulang-ulang kekecewaan Sabah dan Sarawak sejauh mana layanan oleh Kuala Lumpur terhadap Sabah dan Sarawak seperti yang dulu. Begitu juga kerana Sabah dan Sarawak mempunyai potensi yang begitu banyak, apatah lagi dengan pemindahan kapital ibu pejabat ibu negara Indonesia kepada Kalimantan, dia akan mengaktifkan potensi-potensi ekonomi di rantau ini, termasuklah Sabah dan Sarawak. Maka saya minta supaya development focus ini beralih, you shift the development focus daripada Semenanjung kepada Sabah dan Sarawak. Bila mana Sabah dan Sarawak ini dimajukan, dibangunkan, dia akan menyumbang kepada pembesaran ekonomi negara, ekonomi Malaysia. Jadi, Speaker, sebelum saya mengakhiri ucapan saya minta juga supaya kerajaan pusat Kuala Lumpur memberi lebih banyak otonomi kepada Sabah supaya Sabah dan Sarawak boleh memajukan ekonomi mereka mengikut acuan mereka masing-masing. Minta juga supaya kerajaan pusat mengambil kira kemunduran Sabah dan Sarawak, kemiskinan terutama sekali di Sabah, dan mengiktirafkan jabatan teknikal seperti JKR dan JPS ini sebagai jabatan teknikal yang diiktiraf oleh perbendaharaan. Saya juga meminta diambil kira supaya dibina laluan kereta api menghubung pelabuhan utama Sepanggar Kota Kinabalu dengan pendalaman dengan pembinaan pelabuhan darat di Keningau Inland Port, dan penyambungan laluan kereta api dari Beaufort Sabah ke negara Brunei dengan perkembangan satu hari nanti ke Nusantara Kalimantan. Tuan Speaker, sekali lagi saya ucapkan syabas dan tahniah kepada
kerjaan yang baru. Oleh kerana kita mempunyai kerjaan baru, kita mempunyai Perdana Menteri yang baru, saya harap sikap yang baru, dasar yang baru, layanan yang baru juga akan dapat digunakan sebagai asas untuk melayani Sabah dan Sarawak, sebab selama ini bertukar-tukar Perdana Menteri, bertukar-tukar kerajaan, tetapi layanan terhadap Sabah dan Sarawak masih sama. We need the change. So be the first to change. Saya mempunyai harapan kerajaan perpaduan ini akan mengambil kira pandangan-pandangan daripada kami, terutama sekali pandangan yang saya telah luahkan sebentar tadi, supaya kerajaan ini akan dipandang oleh rakyat sebagai kerajaan yang mempunyai perbezaan daripada kerajaan-kerajaan yang lalu. Maka dengan itu saya mohon menyokong.